Salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kami dari kumpulan 14 akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Etika dan Peradaban di Institusi Pendidikan. Kajian ini menilaikan penekanan terhadap etika dan peradaban dalam pendidikan universiti, khususnya dalam Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Berdasarkan dapatan dan analisis yang telah kami lakukan melalui platform Google Form, terdapat garis panduan yang jelas bagi menilai aspek etika dan peradaban pelajar. Seperti yang anda lihat pada rajah tersebut, sebanyak 30 orang responden iaitu 88.2% telah memilih skor 4 dan 5. Namun begitu, terdapat sebanyak 4 orang responden iaitu 11.8% telah memilih skor 3 serta tiada skor rendah iaitu skor 1 dan 2 telah dipilih. Perkara ini menunjukkan bahawa majoriti pelajar setuju bahawa pihak kolej dan universiti telah memberikan garis panduan yang jelas dengan menitik beratkan aspek pemakaian yang menyatakan bahawa pelajar perlu memakai pakaian yang sopan dan juga pemakaian formal sewaktu urusan pejabat serta ke kuliah. Secara tidak langsung, budaya ini dapat membina sikap profesionalisme dalam diri pelajar. Setelah itu, garis panduan juga menekankan tentang kepentingan penjagaan sasiah diri bagi memastikan keharmonian dalam institusi pendidikan. Sikap-sikap ini boleh dikaitkan dengan kedudukan UNIMAS yang berada di tangga 1001 hingga 1200 dalam QS World University Ranking yang menunjukkan UNIMAS adalah sebuah universiti berprestasi tinggi. Dalam isu keberadaan sumber rujukan bahan serta dokumen berkaitan dengan etika dan peradaban untuk pelajar, terdapat 34 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. Sebanyak 15 responden iaitu 44.1% telah memberi skor 5 untuk menunjukkan setuju dengan keterangan tersebut. Manakala untuk skor 4 dan 3 terdapat 12 dan 5 responden iaitu 35.3% dan 14.7% bersetuju dengan keterangan. Manakala hanya terdapat 2 orang yang memberikan skor yang rendah terhadap keterangan tersebut. Oleh itu, Perpustakaan Tun Abdul Rahman Yaakob iaitu Petari dan UNIMAS memainkan peranan yang penting untuk sebagai fasiliti utama bagi pelajar menjadi ilmu sebagai rujukan. Apabila dilihat dengan teliti, fasiliti tersebut banyak memberi sumber rujukan yang lebih tercondong ke arah ilmu akademik dan sosiologi. Kalau berbanding dengan ilmu yang berkaitan dengan akhlak dan moral. Jadi, pihak Petari perlulah menambahkan lagi buku-buku rujukan yang berkaitan dengan akhlak dan moral supaya dapat dijadikan garis panduan untuk pelajar. Selain itu, keberadaan prasarana juga dapat memupuk nilai-nilai etika dan peradaban seperti pemenubuhan kelab etika dan peradaban di dalam ataupun di luar kampus. Hal ini kerana kelab-kelab seperti ini akan membantu memupuk nilai-nilai etika dan peradaban dalam diri pelajar seperti tanggungjawab, hormat menghormati dan juga kesukarelawanan. Kemajuan sesebuah kawasan sumber pendidikan juga dapat mempengaruhi nilai etika dan peradaban seperti di sekolah yang maju iaitu mempunyai lebih banyak fasiliti berbanding sekolah yang kurang maju. Hal ini disebabkan oleh jurang ekonomi antara masyarakat dan seterusnya akan merubah gaya pemikiran dan pembelajaran pelajar-pelajar di sesebuah tempat. Seterusnya, berdasarkan tinjauan yang dilakukan terhadap penekanan aspek etika dan peradaban dalam kursus yang diambil, kita mendapati bahawa majoriti responden bersetuju dengan pernyataan ini. Hal ini kerana Kementerian Pelajaran Malaysia KPM telah mainkan peranan yang krusial untuk memastikan etika dan peradaban sentiasa terjamin dalam institusi pendidikan. Antara pendekatan yang diambil merupakan perancangan kurikulum yang mempunyai nilai-nilai etika dan peradaban supaya pelajar mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap isu ini. Selain itu, kementerian juga begiat aktif dalam pelatihan guru supaya pendidik mempunyai pemahaman yang lebih baik dalam nilai etika serta menjadi teladan yang baik kepada belia. Akhir sekali, KPM juga telah menyediakan berbagai bahan pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika dan peradaban yang boleh diakses oleh guru supaya membentuk karakter belia. Tempat tinggal seseorang pelajar ketika menjalankan pengajian di universiti dapat mempengaruhi etika dan peradaban. Dalam teks ini, perbandingan akan dilakukan antara pelajar yang duduk di rumah dengan di kolej kediaman. Pelajar yang duduk di rumah dapat merasakan kestabilan dan keselesaan. Oleh hal demikian, mereka tidak perlu mengubah gaya hidup di persekitaran yang baru.
Ini akan menyebabkan mereka tidak perlu beradaptasi dengan perubahan baru. Mereka dapat memperkukuhkan etika dan kepercayaan yang mereka pegang sejak kecil lagi. Mereka juga akan mewarisi dan bahkan memperkukuhkan etika dan kepercayaan. Mereka bahkan dapat mewarisi dan memperkukuhkan etika dan kepercayaan yang mereka pegang sejak kecil lagi. Manakala pelajar yang duduk di kolej kediaman perlu merubah gaya hidup dan beradaptasi dengan perubahan persekitaran dan budaya. Mereka juga boleh mendapatkan banyak perspektif baharu dan dapat membuatkan mereka berfikiran lebih terbuka. Ini secara langsung dapat memperkukuhkan etika dan peradaban dalam individu pelajar. Etika, peradaban dan pembangunan pendidikan penting untuk kemajuan negara dan pelajar.